Saya Putrajana binti Johari ingin menjelaskan tentang sistem pemerintahan, demokrasi dan sistem republik bersama contoh untuk sistem tersebut. Di setiap negara mengamalkan sebuah sistem kerajaan untuk mentadbir negara. Antara sistemnya ialah sistem demokrasi dan sistem republik. Sistem demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Di dalam sistem demokrasi ini, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggilkan negara atau kerajaan yang demokratik. Seterusnya, sistem republik ialah sejenis pemerintahan sebuah negara yang diperintah oleh ketua negara dipilih oleh rakyat jelata seperti presiden dan bukannya kerabat diraja yang diwarisi seperti raja atau ratu. Erti perkataan republik ini ialah urusan awam dan ia bermaksud pentadbiran dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun demikian, republik tidak boleh disamaertikan dengan konsep demokrasi. Seterusnya, contoh negara yang mengamalkan sistem demokrasi ialah Malaysia. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan merupakan elemen penting di dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang di-Pertuan Agong ialah ketua negara yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan gelaran rasmi yang penuh bagi baginda ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan demokrasi yang dijalankan secara perwakilan. Perwakilan dilakukan melalui proses pilihan rakyat. Parlimen Persekutuan mengandungi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Justru itu, contoh negara republik ialah Afrika Selatan. Semenjak tahun 1961, negara itu di bawah sistem republik, tetapi disebabkan oleh dasar apartheid yang diperkenalkan, lebih kurang 80% penduduk kulit hitam dilarang untuk mengundi. Pada zaman sekarang, ketua negara dalam suatu republik biasanya terdiri daripada seorang individu yang dipanggil presiden. Tetapi terdapat juga beberapa pengecualian, misalnya di Switzerland yang dipimpin langsung. Majlis Persekutuan dianggotai 7 ahli atau San Marino yang di mana 2 orang memegang bersama jawatan ketua negara. Seterusnya, saya serahkan kepada Nazatul Ainah untuk menjelaskan tentang perlembagaan. Terima kasih kepada Puteri Dayana yang telah membentangkan sedikit tentang demokrasi berparlimen. Saya di sini, nama saya Nurul Nazatul Ainah binti Abdullah, ingin menerangkan salah satu ciri-ciri demokrasi berparlimen iaitu perlembagaan. Perlembagaan ini adalah satu undang-undang tertinggi yang ada di negara. Maksudnya, sebuah negara perlukan satu undang-undang yang tinggi dan setiap undang-undang yang tertinggi inilah akan mengandungi semua peraturan-peraturan negara. Dan dunia pada hari ini tak ada yang tiada perlembagaan. Semua negara ada perlembagaan kerana dia mempunyai dokumen-dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan prinsip yang telah ditulis. Dan perlembagaan ini dia adalah panduan kepada pemerintahan di negara kita. Contoh, dan
perlembagaan Malaysia telah diadakan sekali saja, iaitu pada tahun 16 September 1963. Jadi pada tahun 1963, Persekutuan Tanah Melayu United Kingdom, Ireland Utara, Singapura, Sabah dan Sarawak telah bersetuju dalam terma perjanjian Malaysia. Parlimen pertama yang dibubarkan adalah pada 1 Mac 1964. Semua orang mesti tanya apa penting perlembagaan ini. Sebelum ini saya akan terangkan. Perlembagaan ini dia adalah salah satu sebagai panduan kepada pemerintahan kita. Sebenarnya kita tahu kita akan mengadakan pilihan raya setiap kali 5 tahun sekali, dan pemerintah baru akan sentiasa bertukar, akan sentiasa ada pemerintah baru. Jadi daripada ini mereka perlu mengikuti perlembagaan sebagai panduan untuk mereka memerintah negara ini. Dengan ini rakyat-rakyat semua tidak dapat ketidakadilan daripada segi pelbagai hak-hak yang sepatutnya rakyat dapat. Dengan adanya perlembagaan ini, seseorang pemerintah akan lebih adil kepada semua rakyat dan kerajaan. Selain itu, perlembagaan ini adalah identiti kepada negara kita. Sebagaimana yang kita tahu, identiti negara sangat penting bagi setiap negara. Sebab setiap negara mempunyai perlembagaan sendiri. Tetapi yang membezakan perlembagaannya adalah dari segi pemerintahan mereka, cara kehidupan, hak-hak rakyat yang ada. Dan contoh di Malaysia, kita punya sistem pemerintahan adalah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Dan contoh negara Indonesia, diorang menggunakan sistem pemerintahan republik, iaitu negara berpresiden. Diorang punya ketua negara, ketua kerajaan semua adalah presiden. Dan itu perbezaan untuk dari segi sistem pemerintahan. Dan terdapat juga banyak perbezaan antara negara kita dan negara-negara lain. Semua ini adalah identiti negara berdasarkan perlembagaan yang ada. Perlembagaan juga dapat membuatkan negara kita, kestabilan negara akan terjamin. Ini merujuk balik kepada panduan pemerintahan tadi. Apabila pemerintah memerintah secara adil dan saksama kepada rakyat dan kepada seluruh negara ini, jadi negara kita akan lebih stabil daripada segi ekonomi, segi keselamatan, semua akan terjamin. Dan kita dapat mengelakkan negara daripada berlaku kucak-kacir, porak-peranda, pergaduhan, peperangan dalam negara. Kita dapat mengelakkan semua benda itu. Dan perlembagaan juga dapat memberi hak asasi kepada rakyat. Dan rakyat dapat hak daripada segi hak keselamatan, rakyat dapat diberi perlindungan. Seperti sekarang ini COVID-19 yang sedang berluasa, rakyat diberikan hak keselamatan yang sama rata. Semua rakyat Malaysia mendapatkan vaksin secara percuma dan tidak berbayar. Dan selain itu, diorang juga mendapatkan hak perlindungan berharta daripada contoh tanah Rizab Melayu yang hanya boleh diberikan kepada orang Melayu sahaja dan bukan bangsa-bangsa lain. Selain itu, perlembagaan juga merupakan rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dalam negeri. Kita hendak menggubal sesuatu perlembagaan, kita perlu merujuk semula kepada perlembagaan. Adakah sesuai untuk kerajaan menggubal semula undang-undang yang ada ni? Dan diorang perlu rujuk semula, adakah jejaskan kedaulatan. Terima kasih pada Nazatul Aina atas pembentangan yang bertajuk perlembagaan. Dan saya, Huzaifah binti Muhammad Nordin, akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan serba sedikit tentang raja berperlembagaan. Di negara kita mempunyai sistem pemerintahan yang telah ditetapkan, dan ini merupakan hierarki sistem pemerintahan di Malaysia. Di atas sekali kita mempunyai perlembagaan, dan di bawah perlembagaan kita ada dua bahagian, dan yang pertama ialah demokrasi berparlimen dan yang kedua ialah raja berperlembagaan. Dan di bawah itu kita juga ada badan yang penting. Yang pertama ialah badan perundangan, badan kehakiman dan badan pelaksana. Dan di sini saya akan menerangkan tentang raja berperlembagaan.
Apakah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan yang mengekalkan raja sebagai pemerintah tertinggi negara dan negeri serta dibantu oleh Perdana Menteri, dan maksudnya di sini raja masih menjadi ketua atau yang paling tinggi, tetapi raja harus mengikuti perlembagaan yang telah ditetapkan. Sebab itu, dekat sistem pemerintahan Malaysia, perlembagaan duduk di atas raja berperlembagaan, dan raja juga dianggap sebagai pemerintah tertinggi ataupun ketua negara. Selain itu, negara Malaysia juga sangat unik sebab negara kita ada 9 orang Raja Melayu dalam satu negara. Negara lain juga amalkan sistem raja ni, tapi mereka hanya mempunyai seorang raja dalam satu negara. Dan sistem perlembagaan di negara kita dilakukan secara bergilir-gilir, dan proses pelantikan yang di-Pertuan Agong atau ketua tertinggi dibuat 5 tahun sekali, dan di bawah pemerintahan ini ada 3 lagi badan yang paling penting yang menggerakkan pentadbiran atau pemerintahan di negara Malaysia, iaitu yang pertama ialah perundangan. Badan perundangan ini merupakan satu badan yang bertanggungjawab mengubah atau mewujudkan undang-undang, dan di bawah badan perundangan terdapat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua, terdapat Badan Kehakiman yang tugasnya adalah bertanggungjawab untuk mentafsir undang-undang atau menjatuhkan hukuman terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh badan perundangan. Dan Badan Kehakiman terdapat Peguam Negara dan Hakim Negara. Dan yang terakhir, Malaysia terdapat Badan Pelaksana yang tugasnya adalah menjalankan atau mencipta dasar pembangunan terhadap sesebuah negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tugas yang di-Pertuan Agong mengikut badan yang terdapat di negara kita. Yang pertama ialah badan tugas yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan, iaitu baginda berkuasa untuk memanggil atau membubarkan parlimen. Dan yang kedua ialah yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab untuk memastikan kedudukan hak orang Melayu sentiasa terjaga seperti yang telah tertulis pada perlembagaan. Dan baginda juga menjadi ketua bagi agama Islam. Contohnya, badan pelaksana di negara kita tugasnya adalah melaksanakan pembangunan dalam mencapai kemajuan negara, dan di bawah badan pelaksana kita terdapat Kabinet dan Perdana Menteri. Dalam badan kehakiman pula, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampun atau menangguhkan hukuman terhadap seseorang, dan baginda juga bertanggungjawab melantik Peguam Negara dan Hakim Negara. Hakim negara hanya boleh dilantik oleh yang di-Pertuan Agong sahaja, dan hakim negara perlulah adil dan saksama. Terakhir, dalam bidang pelaksana, tugas yang di-Pertuan Agong atau kuasa yang di-Pertuan Agong adalah boleh melantik atau melecehkan mana-mana menteri atau Perdana Menteri, tetapi perlulah mempunyai sebab-sebab yang munasabah. Itulah sedikit tentang perlembagaan. Sekian, terima kasih.